Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di seorang kita untuk kita sambung kuliah kita tentang zikir dan doa menerusi buku yang telah disusun oleh Syekh Salahuddin Abu Samah, ya. Kurang orang malam ni? Cuti ya? Haji tu tak ada? Haji apa nama tu? Haji Naim apa nama? Pergi Segamat? Haji? Yang selalu WhatsApp saya tu, siapa nama dia? Haji Kamal Oh, balik kampung. Oh, first time dia rasa dia tak ada masa kuliah saya kot. Selalu dia ada kan. Okey, daripada buku itu kita dah masuk sebelum ni slot tentang doa-doa yang khusus lah, ya. Dimulai dengan doa berkaitan dengan zuriat yang kita dah berkongsi pada sesi yang terdahulu. Dan kemudian kita dah masuk doa untuk kita baca bila kita masuk ke dalam masjid, ya. Surau atau seumpamanya yang telah kita kongsikan juga pada kuliah yang lalu lah, ya. Memetik kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam buku tu dia hanya masukkan satu doa. Sebenarnya masuk masjid ni dia ada banyak besi doanya, ya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia dah kumpulkan dalam buku zikirnya Al-Adhkar. Dia memang ada satu bab ma yaqulu 'inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab apa yang kita nak kena kata bila kita masuk ke dalam masjid atau keluar daripadanya. Dan sebelum dia buat mari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is tak banyaklah, ada 5 atau 6 hadis begitu. Dia ulas dulu pada peringkat awal, katanya yustahabbu, digalakkan ataupun disunahkan, ayyaqul, dia baca, dia kata, ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Satu, ya. Summa yaqulu alhamdulillah. 2. Summa yaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3. Ya. Summa yaqulu Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. 4. Summa yaqulu bismillah. 5. Summa yuqaddim rijlahu yumna 'inda ad-dukhul wal yusra 'inda al-khuruj. Kemudian masuklah dengan kaki kanan. Dan bila dia keluar nanti, dia keluar dengan kaki kiri, wa yaqulu misla zalika, dan dia baca sama macam dia masuk juga. Illa an yaqul, melainkan doa yang dia nak kena baca tu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik tu tukar Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Itu kata An-Nawawi rahimahullah. Jadi 5 lah di situ. Dan itu mengikut sarana beliau. Dia susun begitu, doa dulu, after that alhamdulillah, after that selawat, after that doa dan bismillah. Sebenarnya kita boleh baca mana-mana bacaan yang diriwayatkan daripada Nabi walaupun tak ikut sekuens yang dia beritahu itu. Kerana hadis Nabi itu dia bercerai-berai, dia bukan dalam satu nas. Ada hadis Nabi baca doa saja. Jadi sebagian masjid dan surau tampal doa saja tu okeylah, tak ada masalah, sebab memang ada nas doa saja. Ya. Ada hadis Nabi hanya membaca bismillah dan berselawat saja. Ada juga. Dan ada hadis Nabi selawat dan doa juga, ada juga. Dan ada hadis Nabi baca alhamdulillah, Nabi baca bismillah, kemudian Nabi baca doa juga. Jadi ada beberapa versi, ya, yang diriwayatkan daripada Nabi. Jadi
Kalau tuan-tuan nak ikut yang saya ajar based on yang Nawawi sarankan pun boleh. Ya, ala kulli hal, conclusion for that, jika tuan-tuan baca satu zikir saja, masuk masjid baca bismillah, masuk kaki kanan, hasalat lahu as-sunnah, dapatlah pahala sunnah baca zikir tu. Kan? Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Okey ya? Ataupun tambahlah sikit je tak. Selawat. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bacalah satu doa, mana-mana doa yang tuan-tuan ingatlah. Ya, paling-paling doa yang masyhur itulah Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Jadi tuan-tuan baca bismillah, tuan-tuan baca selawat, tuan-tuan baca satu doa. Itu disebut sebagai adnal kamal, minima yang paling sempurna. Mana okeylah. Ya. Walaupun tuan-tuan tak baca alhamdulillah, walaupun tuan-tuan tak baca doa-doa yang lain. Tapi kalau tahu banyak doa, baca kesemuanya lebih baik. Ya. Baik, ada beberapa hadis dalam bab ni, dia sama juga tuan-tuan, dalam haiwan yang lain pun. Ya. Wiri selepas sembahyang umpamanya. Az-zikru ba'da salat. Tuan-tuan istighfar, lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tuan-tuan baca ayat kursi, baca 3 kul, lepas tu tasbih lah 3 kali, apa semua tu kan. Dia satu hadis kalau semua. Tak. Ya. Ada riwayat Nabi istighfar. Ada riwayat Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada riwayat Nabi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ya. Ada hadis lain pula baca ayat kursi saja. Ada hadis lain saja, ada hadis lain Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Lepas tu dia bangun. Tak ada Nabi baca the whole zikir at the same moment. Ya tak? Susunan tu sebenarnya dalam buku-buku fiqh disusun oleh para ulama. Ya, bukan susunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sama dalam kes ni pun susunan tu Imam Nawawi sarankan. Begitu gini. Tapi kalau tuan-tuan nak baca ayat kursi dulu, that is fine. Ataupun nak baca 3 kul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca 3 kul. Ataupun nak tasbih dulu, okey je kan. Susunan tu bukan daripada nanas yang ada, kerana memang hadis tu bercerai-berai, separated hadis. Cuma bila ulama bincang dalam satu-satu bab zikir selepas sembahyang, dia masuklah hadis tu. Dan kebiasaannya ulama ni buat masuk hadis istighfar dulu. Lepas tu buat mari hadis Sauban tu kan. Lepas tu buat mari hadis la ilaha illallah wa la syarikalah, hadis Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Zubair tu. Lepas tu buat mari kursi. Jadi kita pun terikut-ikut dengan susunan itu. Ini tidak ada masalah sama sekali. Susunan tu tidak tauqifi. Apa tauqifi? It's not based on revelation. Susunan tu lah. Ya. Jadi tak ada masalah sama sekali, ya. Baik, dalam bab ni pun sama, ya. Hadis-hadis tu bercerai-berai, ya. Dan kalau kita lihat dalam buku-buku zikir yang ada, buku ni pasal buku ringkas, dia tak masuk lah. Tapi kalau kita lihat dalam buku-buku zikir, paling kurang pun buku zikir Nawawi tu dia mesti buat masuk hadis. Ada 5 hadis tak silap saya yang dimasuk oleh Nawawi merujuk kepada sarana beliau tu, ya. Pertama dia buat mari hadis daripada Abu Usaid dan Abu Humaid As-Sa'idi, di mana Nabi selawat dan baca doa saja. Nabi suruh begitu. Ya, itu hadis Muslim. Di mana kata baginda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi, thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi, thumma liyaqul Allahumma a'idhni minasyaitan." Hadis tu dia bukan Allahumma inni as'aluka min fadlik atau hadis lain. Nabi kata bila seorang kamu masuk ke dalam masjid, selawatlah kepada Nabi. Ada Nabi suruh baca bismillah? Tak ada. Hadis ni tak ada. Tapi Nabi kata selawat atas Nabi. Mana-mana selawatlah yang ma'thur, narrated by the prophet. Paling-paling kurang Allahumma salli ala Muhammad lah, ya. Tapi boleh saja tuan-tuan baca selawat Ibrahimiyah, tuan-tuan baca dalam sembahyang, which is paling afdal lah, tapi agak panjang lah, ya. Hadis lain Nabi selawat Allahumma salli ala Muhammad saja. Itu paling kurang,
Kemudian Nabi kata bacalah doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya. Dan bila kamu keluar, kata Nabi, kamu baca betul-betul. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang Allahumma a'izni minasyaitanir rajim tu hadis lain, hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Tapi nak cerita Nabi kata bila kamu masuk, kamu baca selawat, baca doa ni. Bila kamu keluar juga, kamu baca selawat, kamu baca doa ni. Jadi ada selawat dengan doa saja. Betul tak? Hadis yang lain, hadis siapa nama tu? Bukan Abu Sa'id. Hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia juga hadis yang sahih dan sebagian kitab Abu Sunnah, ada Sunnah Abi Daud dan selainnya. Nabi ajar baca doa saja. Ataupun sahabat meriwayatkan Nabi baca hak tu saja. Kana Nabi idza dakhala al-masjid qala a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nabi dia kata bila masuk masjid, Nabi baca doa tu. Itu Nabi masuk mula-mula tu. Nabi kata kalau masuk masjid mula-mula baca hak tu. Pandangan dia lah. Hadis tu dia separate, dia bersendirian. Jadi kalau tuan-tuan masuk masjid sekadar baca satu doa, okey. Ya. Nampak? Ada lagi lah hadis yang lain, Nabi selawat saja. Tak baca doa pun. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Kata para ulama kita isnaduhu jayyid. Sanad dia okey. Ya. Di mana Nabi masuk masjid, karena Nabi idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza kharaja qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi masuk masjid baca bismillah, selawat tu. Nabi keluar pun Nabi baca bismillah, Nabi selawat. Ya. 10 years ago tuan-tuan ada seorang syekh lah daripada Kelantan. Dia mari di suara kami, dia mengajar. Ya. Dia kata kita selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad lah, macam yang kita doa amal lah ya. Tapi kalau Nabi selawat atas diri dia sendiri, macam mana dia baca? Oh, dia tanya kita. Ya. Tak berani nak jawab. Syekh mana boleh jawab, salah kan? Diam semua kan. Dia kata Nabi selawat ke atas dirinya dengan selawat atas nur dia. Allahumma salli ala nuri katanya. Mana dia ya. Ya tak? Tapi tahun 2016 dia telah difatwakan sesat oleh JAKIM. Tahu siapa? Ustaz Asy'ari itulah, Kelantan tu. Siapa nama tu? Asy'ari kan? Asy'ari kan? Ustaz Asy'ari kan? Apa nama penuh dia? Tapi orang panggil Ustaz Asy'ari lah. Ustaz Asy'ari Makrifat Tok Kenali itulah. Dia pasal di tempat saya tu memang ada tim dia. Memang ada tim dia. Ya. Dan dulu sebelum dia difatwakan sesat, memang dia aktif di Selangor tuan. Sampai masjid wilayah pun dia pergi. Kita pun tak pernah pergi mengajar masjid wilayah. Dia boleh masuk, relax. Ya. Bukan. Dia makrifat lah. Makrifat jenis ajar makrifat ni kan. Tapi yang syok tu masa semayang, saya suruh dia naik jadi imam. Dia kata, Ustaz naik lah. Kalau saya naik nanti saya khusyuk sangat, nanti saya lupa rakaat. Dahsyat. Saya masa duduk kuliah dia tu, dalam sejam lebih macam tu, saya dah nampak dah, ini pelik ajaran dia ni. Ya, tapi orang biasa macam orang awam ni, dia tak rasa pelik, dia tak tahu apa kan. Dia dengar aja kan, macam saya. Kita ustaz-ustaz ni kita dengar, bukan dengar saja, kita nilai sekali. Banyak yang tak betul lah. Baca hadis pun tunggal langgang, baca Al-Quran pun tak apa-apa kan. Ada orang tanya dia, Ustaz, di tempat saya kebiasaannya kalau nak kenduri, mereka lepak kain-kain buruk atas kemah. Kadang-kadang seluar dalam pun mereka lempar juga. Seriously. Saya punya isu suara tanya. Tahu dia jawab apa? Tak apa, itu usul ikhtiar kita je. Yang penting yang bagi tu Allah. Mentang-mentang minta dengan Allah, boleh buat benda merepek macam tu. Ya? Minta dengan cara betul lah. Itu minta cara tak betul. Ya tak? Kalau macam tu, yang orang kafir duk buat, orang non-Muslim duk buat tu, okey, betul lah. Tu dia minta dengan Tuhan Allah juga. Tapi dia buat benda yang tak syar'i, boleh lah. Macam tu. Ya?
Tapi tak boleh ya. Tak ada. Nabi selawat macam kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Allahumma salli ala Nuri atau Nuri Muhammad, tak ada. Ya. Okey, baik. Kemudian adalah beberapa hadis lain yang merujuk kepada doa-doa berkenaan. Ya, ada selawat saja, ada bismillah. Sebagai sahabat yang lain macam Abdullah bin Hasan, dia ni tabi'in. Dia meriwayatkan daripada datuknya, Nabi bila masuk masjid, kerana Nabi idza dakhala al-masjid hamidallah wa samma. Nabi memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian Nabi baru baca bismillah. Ya. Tu yang Nawawi kata. Baca doa, after that alhamdulillah, after that selawat, after that doa lagi, after that bismillah. Dia masuk alhamdulillah tu kan. Daripada hadis itulah. Juga riwayat Ibnu Sunni dengan sanad yang baik. Ya. Jadi Nabi baca alhamdulillah. Kemudian baru Nabi baca bismillah. Kemudian baru Nabi baca doa. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosaku dan bukalah pintu rahmatmu kepadaku. Dan bila keluar, Nabi baca Allahumma iftahli abwaaba fadlika. Biasa kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik kan. Ini Allahumma iftahli abwaaba fadlika. Biasa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Tukar abwaaba fadlika. Rahmatik tukar fadlik. Jadi lebih kurang aja Allahumma inni as'aluka min fadlik dengan Allahumma iftahli abwaaba fadlik, minta kelebihan daripada Allah. Maksud dia sama. Ya. Ada mungkin lagi lah ada hadis yang lain. Ya. Jadi cerita dia begitu. Ya. Dalam semayang pun sama juga tuan-tuan. Ya. Setiap bacaan Nabi itu dia ada banyak version. Macam iftitah, Nabi ada banyak iftitah. Kalau kita semayang seorang, kita nak baca iftitah-iftitah yang kita tahu, nak combine, sebagian ulama memberi keharusan. Cuma semayang berjemaah je tidak boleh. Ya? Sebab semayang jemaah ni terutama imam kan, satu iftitah cukup lah. Makmum pun sama juga, satu iftitah cukup lah. After that dia dengar imam, kalau semayang tu jahat. Betul tak? Adapun semayang seorang, open. Tuan-tuan ingat satu iftitah nak baca satu iftitah, dua iftitah pun boleh baca dua iftitah. Ingat banyak, baca lah banyak. Kalau larat lah, saya ingat banyak tuan. Tapi tak adalah saya baca semua. Ya tak? Baca hak rekah-rekah aja. Jadi ada sebagian ulama begitu. Dalam satu-satu occasion, kalau ada banyak narration daripada Nabi, dia kata boleh baca keseluruhan secara sekaligus. Kerana doa dan zikir ni dia very open. Ya. Dia luar semayang, of course lah, macam nak masuk masjid tadi kan. Kalau dalam semayang pun, kalau semayang bersendirian, tidak ada masalah sama sekali. Ada banyak iftitah, tuan-tuan nak baca beberapa iftitah, boleh aja. Ada khilaf lah bab ni. Saya bagi tahu satu pandangan lah, terutama yang disarankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Rokok-rokok. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, that's it. Banyak lagi hal lain. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim. Subuhun kudus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Itu pendek-pendek lah, doa panjang lagi. Allahumma laka raka'tu wa laka amantu wa bika aslamtu khasha'a laka sam'i wa sam'i wa basari wa mukhi. Macam-macam lah kan. Oh, nak baca belakang? Baca. You are welcome. Ya. Adalah sebahagian berpendapat begitu. Manakala sebahagian yang lain, dia kata baca kesemua secara sekaligus, itu tidak sunnah. Khilaful aula. Mana tak sunnah lah. Kerana Nabi SAW tidak membaca secara sekaligus at one moment. Nabi baca secara bersilih ganti. Ada juga yang memberi pandangan itu. Antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam buku zikir beliau. Jadi ada pendapat macam-macam lah. Jadi sekurang-kurang kita baca zikir, maka okey. Tidak ada masalah sama sekali. Okey, jadi tuan-tuan buat itulah. Tak banyak pun. Nak masuk masjid aja, auzubillahi alazim wa wajhil karim, sultanul qadim syaitanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah, masuk. Mungkin beberapa langkah nak masuk masjid tu ataupun sambil-sambil naik tangga masjid tu dah boleh baca. Sebelum masuk ke dalam masjid.
Bila tuan-tuan nak keluar, baca the same zikir sebelum tuan-tuan keluar daripada masjid. Jangan keluar dulu baca. Sebelum keluar. Ya. Sebab Nabi ada sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili dan sebagai Kitabus Sunan, di mana kata baginda, kita bila nak keluar masjid, tada'at alaihi iblis. Iblis mari duk kumpul belakang. Mari kita. Kama ijtama'at an-nahlu ala ya'su biha. Ya. Seumpama berkumpulnya lebah-lebah pada sarang. Dia punya induk tu lah. Lebah kalau sarang dia macam mana? Mari duk kumpul belakang tu kan. Nabi kata kita pun begitu juga. Ya. Jadi bila kamu nak keluar masjid, Nabi kata bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi, ataupun Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Dia nak keluar ni tuan-tuan, dia ada 3 doa ya. Pertama, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Satu. Yang kedua, Allahumma a'izni minasyaitonir rajim, ataupun Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim, minta berlindung daripada syaitan, boleh juga. Ya. Dan boleh juga Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Aku minta berlindung daripada iblis dan tentera-tenteranya. Boleh jugalah. Ya. Jadi kebiasaannya tuan-tuan baca Allahumma inni as'aluka min fadlik saja kan. Tuan-tuan boleh saja baca minta pelindung daripada syaitan atau iblis sebagaimana yang saya telah saya baca tadilah. Boleh aja. Jadi habislah bab tu. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan? Before kita pergi pada chapter yang lain semua. Anda tanya apa-apa tak? Benda ni saya simple. Dan tak ada apa-apa khilaf lah di situ. Kerana bab doa dan zikir ni dia jarang ada khilaf. Dia very straight to the point. Ya. Dalam bahasa kita sendiri tak apa-apa. Okey, doa ni tuan-tuan. Okey, dalam solat. Okey, doa dan zikir ni tuan-tuan. Sebaik-baiknya kita baca bahasa Arab lah. Seumpama yang diriwayatkan. Kalau Quran, kita baca ayat Quran tu lah. Kalau hadis Nabi, kita baca hadis Nabi tu lah. Kerana zikir dan doa ni, ia adalah ta'abudi. Kita beribadah kepada Allah dengan lafaznya. Ayat Quran, sepakat para ulama'. Hadis Nabi, ulama' tak sepakat. Sebahagian kata, kita beribadah dengan lafaznya. Sebahagian kata, kita tidak beribadah dengan lafaznya. Apa maksud beribadah dengan lafaznya? Maksudnya kita dapat pahala every single letter of the doa, dan kita tak boleh ubah kepada lafaz yang lain walaupun the same meaning. Kerana kita beribadah dengan lafaz itu. Ya. Dan disebut oleh ulama-ulama kita. Antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bila dia bincang tentang bentuk-bentuk nas. Quran tak ada isu lah. Quran memang kita tak boleh buat apa-apa. Kita memang beribadah dengan lafaznya. Sepakat. Sebab tu Quran tuan-tuan, dia tidak boleh diriwayatkan, dipindah-pindahkan, dinukil-nukilkan, disampai-sampaikan, melainkan dengan teksnya asal. After that baru kita translate. After that baru kita hurai. Sebab tu tuan-tuan takkan dapati satu buku dia hanya datang terjemahan ayat Al-Quran sahaja without the original text. Takkan ada. Kalau ada, dia sudah menyalahi etika menterjemahkan teks-teks Al-Quran. Mungkin ada. Tapi sebenarnya tidak boleh sedemikian. Berbeza dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah ni boleh diterjemahkan, boleh nukil-nukilkan, dipindah-pindahkan, malah diriwayatkan dengan maknanya. Maksudnya, kalau kita tak baca teks yang asal pun tak apa. Quran tak boleh. Kerana teks yang asal itu from Allah. Terjemahan tu daripada awak. Of course lah, kalau tafsiran atau huraiannya daripada awak. Ya. Sementara tuan-tuan, terjemahan atau translation dan huraian tu dia tidak exactly the same macam ayat Quran tu. Betul tak? Bukan kata ayat Quran tuan-tuan. Kalau orang sampaikan satu-satu teks, ulama pun saya nak teks yang asal. Kok ulama sebut lain, awak translate lain, ataupun perkataan tu. Saya nak tahu perkataan. Dan tak semua perkataan boleh diterjemahkan 100% macam perkataan tu. Nampak? Sebab tu kita nak perkataan tu.
Ya, itu. Tapi kalau hadis Nabi ni kata Qurtubi dia ada dua. Pertama, yang kita beribadah dengan lafaznya. Ya, ma yuta'abbad bihi, mana kita beribadah dengan lafaznya. Contohnya hadis-hadis tentang zikir dan doa. Ini kita beribadah dengan lafaznya. Kita tak boleh tukar gantilah. Kita tak boleh adjust. Walaupun awak pandai bahasa Arab macam mana pun. Betul tak? Bahkan awak orang Arab, awak boleh aja tukar daripada satu lafaz ke lafaz yang lain walaupun maksudnya sama, tidak boleh. Adapun hadis-hadis yang tidak beribadah dengannya, la yuta'abbad bihi, seperti hadis-hadis tentang kisah cerita tertentu, itu tak apa. Sebab tu kita tengok kisahnya satu, tapi hadis ni lafaz dia lagu lain, hadis ni lafaz lagu lain. Kadang-kadang satu peristiwa banyak hadisnya dengan lafaz yang berbeza-beza. Sebab itu kita tidak beribadah dengan lafaznya. Lafaz dia tak ada apa. Boleh saja ataupun sahabat meriwayatkan mengikut apa yang dia faham daripada cerita itu, maka dia ceritalah. Jadi dia nak tengok. Jadi doa dan zikir ni kita kena stick kepada lafaz yang ada lah. Ya, lafaz yang ada. Melainkan kalau kita memang tak boleh baca bahasa Arab, kita boleh baca dengan bahasa kita, ikut lafaz dia tu lah. Ikut lafaz dia. Ya tak? Contoh masuk ke dalam masjid, auzubillahi azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hadis Abdullah bin Amr yang saya baca tadi kan, hadis Muslim tu. Surah hadis Abi Daud. Kita tak boleh nak baca Arab lah. Belik sangat. Kita nak baca kod Melayu. Boleh, tapi exactly the same macam hadis tu lah. Auzubillahi azim. Aku berlindung dengan Allah yang agung. Ya, wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dengan kerajaannya yang lama, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Boleh. Ya, kita tak mampu bahasa Arab. Hatta kalau kita nak baca dalam bahasa Melayu, mampu bahasa Arab tapi nak baca bahasa Melayu, saya tak nafi sebagai ulama memberi keharusan. Selagi makna dia tidak larilah. Tapi kita hanya dapat pahala dari sudut doa saja, tapi tak dapat pahala exactly macam kita baca bahasa Arab tu lah. Memanglah tidak sama. Ya. Tapi nak cerita boleh tak boleh, ulama ada khilaf bab ni. Tapi setahu saya majoriti mesti mengekalkan di atas lafaz yang ada, kerana zikir dan doa ia adalah ibadah dan kita beribadah dengan lafaznya. Macam itulah cerita dia. Ya. Tapi kalau hak panjang-panjang tu kita tak boleh nak baca ke, susah nak hafal atau macam mana, kita ingat idea dia saja dalam bahasa Melayu. Boleh saja kita baca dalam bahasa Melayu. Dia sama juga dengan zikir macam subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Oh, tak saya baca subhanallah, boring ya. Baca Melayu lah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Boleh tak? Ada sebagai ulama memberi keharusan kalau kita belajar in detail. Selagi adal makna, memberi makna yang betul ikut lafaz. Tapi tidak exactly the same macam lafaz tu sendiri. Dan saya tak nafi sebahagian melarangnya, kerana zikir ibadah dia mesti tauqif. Mana kita terikat pada lafaz-lafaz itu. Ini selain ayat Quran lah. Kalau ayat Quran, no choice, no kompromi. Memang tak boleh kita nak tukar kepada bahasa yang lain lah. Ini cerita dia hadis Nabi. Ala kulli hal, baca lafaz Arab tu lah yang diriwayatkan, yang diajar kepada kita, baca lafaz tu. Melainkan kalau kita tidak mampu, tak ingat atau seumpamanya, bolehlah kita baca dalam bahasa Melayu. Ya. Ini hak spesifik. Kalau doa-doa yang umum pun, macam Nabi ada ajar doa macam-macam kan, yang umum tu kan, dia tak terlibat dengan zikir-zikir atau doa di tempat-tempat tertentu ni. Hak muqayyad ni. Hak tied to the places, to the occasions, macam masuk masjid, masuk tanah, keluar tandah. Ya. Ini doa-doa yang umum, macam Nabi ada baca doa atau ajar Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Hak ni dia ringan sikit daripada hak terikat dengan masa dan waktu tadi. Ya. Hak ni dia lebih ringan, di mana tuan-tuan tak nak baca Quran Arab, tuan-tuan nak baca Quran Melayu. Ya Allah, bila aku petunjuk, bila aku lapang diri, bila aku kekayaan, macam tu contohnya. Boleh saja. Tapi bahkan dalam setengah-setengah keadaan, jika ia lebih membawa kepada kejiwaan, sebagai ulama menggalakkannya. Ya. Okey, balik pada soalan tadi. Dalam semayang, boleh tak kita baca doa selain daripada bahasa Arab? Majoriti melarangnya, kerana ia boleh bawa kepada batas semayang. Ya. Inna hadhihi as-salah
la yasluh li syai'in min kalamil adamiyyin, innama hiya li at-takbir wat tasbih wa qiraatil Quran. Ya. Hadis Muslim tu hadis siapa tu? Ni antara dalil para ulama lah. Hadis siapa nama sahabat tu? Tapi kisah ni ada berapa versi. Di mana sahabat tu, ya, masa semayang dia bercakap. Masa semayang dia bercakap. Ialah semayang ni tuan-tuan, dia bukan masa Nabi jadi Nabi, gedebuk turun belaka hukum hakam. Tidak. Dia gradually, slowly. Dan tak dinafikan, di peringkat awal semayang memang boleh bercakap. Memang boleh bercakap. Oh, hadis Muawiyah tadi. Hadis Muawiyah, ya. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah lain. Dia Muawiyah apa namanya? Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nak baru ingat. Muawiyah ni tuan-tuan, ialah sebelum itu boleh bercakap. Memang boleh bercakap. Ya. Kunna natakallamu fi shalah. Ahaduna yukallim sahibahu wa huwa jambuhu fi shalah. Fa idza nazalat wa qumu lillahi qanitin umina bisukut wa nuhina 'anil kalam. Ini kata Zaid bin Arqam dalam Sahih Bukhari. Dulu-dulu kami bercakap masa sembahyang. Dah kami sembang dengan sahabat sebelah menyebelah kami. Oh, sembang dia. Dah member tengah sembahyang, sahabat pun masuk. Kau daripada mana? Boleh aja. In the early times of the prophecy, peringkat awal dululah. Jangan buat sekarang pula. Mentang-mentang buka Sahih Bukhari terjemahan, tengok kami bercakap dalam sembahyang. Boleh bercakap lah dia kata dalam sembahyang. Ini dulu-dulu. Ya tak? Ya. Tapi dia kata, bila diturunkan ayat, wa qumu lillahi qanitin. Surah apa tu? Surah An-Nisa, ayat apa? 43 kan? Kita tengok balik. Hafizu ala salati hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat itulah. Barulah kami disuruh supaya diam dan kami dilarang berkata-kata. Jadi Muawiyah ni, dia masuk, dia cakap. Bila dia bercakap, sahabat-sahabat lain semua tengok dia. Bila dia tengok sahabat lain tengok dia, dia marah pula kawan tu. Ma balukum tanzuruna ilayya? Pasal apa kau tengok aku ni? Oh, dia cakap pula lagu tu. Hak lain, jadi hak tengok tu pula tepuk. Marah tepuk. Kita nak tegur orang dalam sembahyang, ada dua kaedah kan? Satu subhanallah, satu tepuk. Ya, majoriti kata lelaki subhanallah, kalau perempuan tepuk. Itu majoriti lah. Tapi sebahagian macam standard dalam mazhab Maliki, boleh belaka. Laki pun boleh subhanallah, tepuk pun boleh. Subhanallah boleh, laki boleh, tepuk pun boleh. Cerita dia depa ni tepuk. Antara dalil pasal depa ni tepuk. Ya. Tapi majoriti macam kita mazhab Syafi'i, perempuan boleh tepuk, tapi lelaki subhanallah aja. Dia ada hadis lain, hadis sahabat Sa'idi tu. Nanti tuan belajar bab semayang tu, perkara yang harus ketika semayang. Salah satu dah tegur orang harus kan. Harus, ya. Baik. Jadi bila depa tepuk, dia diam lah. Dia diam. Habis semayang Nabi tegur dia. Antara Nabi tegur tu lah. Nabi kata, inna hadhihi salah la tasluh li kalamil adamiyyin wa inna ma hiya litakbir wa qiraatil wa inna ma hiya litakbir wa tasbih wa qiraatil Quran atau kama qala. Semayang ni hak bolehnya takbir, tasbih dan baca Quran. Jadi tak bolehlah guna bahasa selain daripada bahasa Arab. Ya. Kalau Hanafi tuan-tuan, dia very strict, di mana kita hanya boleh baca doa atau zikir yang ada nas saja. Kalau zikir yang tak ada nas, kita pandai kecek bahasa Arab, tak? Macam anak boleh kecek bahasa Arab, saya boleh je doa apa saja dalam bahasa Arab. Ya. Dia kata tak boleh. Bahasa hadis ni kata kalamil adamiyyin, kata-kata manusia. Awak rekod sendiri tak boleh. Adapun daripada Allah dan Rasul boleh katanya. Dia agak strict dalam bab ni. Tapi majoriti kata as long as bahasa Arab. Sebaiknya doa Quran dan doa hadis Nabi, tapi doa kita sendiri pun boleh janji bahasa Arab. Majoriti kata begitulah, ya.
Segelintir kata boleh saja dengan bahasa yang lain. Selain daripada bahasa Arab, terutama bahasa kita sendiri. Kenapa? Kerana Nabi kata dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau salah satu daripada keduanya. Tapi hadis ni very famous one. Ya. Di mana Nabi kata, "Tsummal yatakhayyar minad du'a ma a'jabahu fayad'u Allah bihi." Dia pilih mana-mana doa yang dia takjub dengannya, yang dia lebih menjiwainya, yang dia lebih suka. Kemudian dia doalah kepada Allah dengan doa itu. Jadi based on that hadis dia kata boleh dengan bahasa yang lain. Tapi tak majoriti lah. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan baca bahasa Melayu batal. Tapi kalau sebahagian Hambali, kerana yang antara yang mempelopori pendapat ini ialah Ibn Taymiyah sebenarnya. Dia antara yang kata boleh. Dan sebelum dia pun dah ada ulama yang kata boleh. Tapi tidak ramai. Ya? Dia kata boleh. Kerana dia hadis tadi Nabi suruh baca saja apa-apa doa. Dan dari sudut kemaslahatan. Secara nazari atau teorinya, bahasa yang kita baca dia lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kejiwaan. Kita lebih menjiwai. Saya tuan-tuan boleh bercakap bahasa Arab straight away je. Tuan-tuan kalau tengok saya sembang orang Arab kan, saya boleh cakap bahasa Arab je. Bahasa Arab Fusah pun saya boleh bercakap, bahasa Arab Ami pun saya boleh bercakap. Bahasa tu boleh lah sikit-sikit. Bahasa saya dulu memang bekerja dengan puak-puak Arab sana lah. Ya. Dan saya tuan-tuan kalau cakap bahasa Arab, macam saya cakap bahasa Melayu lah. Bukan saya lah, mana kata orang-orang lain, ustaz-ustaz apa semua yang mahir tu kan. Di mana bila kita bercakap bahasa asing ni, dia problem dia yang kita jadi tak fasih tu, bila kita nak bercakap, we think about the words. Tapi bila kita dah fasih, kita bercakap, kita tak fikir perkataan lagi. We only think about the ideas. Macam kita punya bahasa kita sendiri. Tuan-tuan cakap bahasa Melayu, masa tuan-tuan nak bercakap tu, tuan-tuan fikir perkataan tak? Tak. Tuan-tuan hanya fikir idea cakap kan. Kita cakap bahasa Arab macam tu juga. Kita tak fikir perkataan dah. Kita nak cakap je. Kita kata macam, okey lah kan? Tak. Dia tak sama dengan our mother language. Saya kalau cakap bahasa Melayu, dengan cakap bahasa Arab, walaupun bahasa Arab saya fasih, dia tak sama dengan cakap bahasa Melayu. Dia sudut kejiwaan. Kejiwaan tu. Di mana bila kita baca dengan bahasa Melayu, dia lebih menjiwai. Terutama bila kita nak mengadu nasib. Of course lah kalau kita mengadu dengan Tuhan. Jadi cerita dia ada khilaf lah. Adik Haji tanya tu, kita kata ada khilaf. Ya? Sebaik-baiknya kita janganlah baca bahasa Melayu. Sebaik-baiknya. Sebab ada yang kata batas sembahyang. Kalau standard mazhab Syafi'i batas sembahyang lah. Tapi kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan tahu hukum ni dan tuan-tuan meyakininya, saya rasa tidak salah untuk tuan-tuan amalkan untuk diri tuan-tuan. Tak salah sama sekali. Pasal ibadah ni kita dengan Tuhan. Ya? Tak adalah semua sembahyang kita baca doa bahasa Melayu. Mungkin bila tuan-tuan sembahyang di tengah malam, tuan-tuan tahajud berapa rakaat? 13. Oh, bagus. Mungkin ada sebahagian rakaat tu tuan-tuan nak doa dalam bahasa Melayu untuk menjiwai. Saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Ini isu fiqh. Masalahnya ada isu fiqh ni, dia kait sana, kait sini. Tak boleh, Wahabi. Syiah. Nanti dulu, relax dulu. Ya. Nampak? Jadi cerita dia gitu lah. Ya. Membatalkan solat ni apa yang Betul. Ha? Semayang fardu kita risaulah sebab fardu ni fardu kan. Ada isu besar sikit. Nabi pun dia strict nampak fardu ni. Tapi kalau semayang-semayang sunat, tuan-tuan nak semayang hajat, ada hajat dengan Tuhan, boleh saja tuan-tuan baca bahasa Melayu. Saya rasa tak ada halangan kerana fiqh membenarkan. Mufti Selangor pernah ditanya oleh isu-isu yang melibat khilaf. Dia kata apa? Kalau awak belajar, fiqh tidak menghalang. Oh, ustaz ni minoriti ni. Fiqh hari ni tuan-tuan, saya belajar fiqh. Sampai PhD saya PhD fiqh. Sebenarnya isu minoriti, isu majoriti, memanglah kita akui majoriti tu lebih bagus menepati syarak. Dan kita lihat lebih inilah ya. Tapi dalam banyak hal hari ni, banyak yang kita ambil minoriti pun. Isu majoriti-minoriti hari ni sebenarnya dah tak timbul. Sebab kita tuan-tuan, baik di peringkat amalan kita, bahkan di peringkat pemfatwaan, kita dah banyak ambil minoriti pun. Banyak yang kita ambil minoriti. Ya. Jadi isu majoriti, isu minoriti, memanglah dalam banyak hal kita nak yang majoriti. Tapi sebenarnya kita pun dah ambil banyak minoriti. Jadi tak apalah kan. Balik pada konsep tadi. Khilaf dia tetap khilaf lah. Untuk kita amal diri sendiri, once-once saya rasa tak ada halangan sama sekali. Tak ada halangan sama sekali. Tapi terpulang lah. Saya tak galakkan. Saya beritahu konfliknya begitu. Ya.
Dan saya pun tak pernah buat. Saya pun seriously, walaupun saya tahu hukum itu, saya pun yakin dalam bab ni ada kelonggaran lah. Tapi saya pun tak pernah buat. Seriously, saya semayang, baik semayang berjemaah, baik semayang seorang, hatta tahajud di tengah malam. Saya pun tak pernah semayang dengan membaca doa bahasa salam bahasa Arab. Saya pun tak pernah. Tapi kalau nak kata ada peruntukan itu, memang ada peruntukan itulah. Di mana ulama khilaf dalam bab ni. Itulah cerita dia. Ya? InsyaAllah ta'ala. Boleh? Boleh. Azan dah tu? Oh, azan nak berhenti lah saya bang. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada ya? Kalau ada, boleh tanya lepas semayang. Tanya lepas semayang, azan dulu. Kalau tak ada, saya nak stop lah tu. Kalau ada, tak apa. Kita sambung 5 minit after semayang. Okey. Dia jawab. Okey. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi suratul qiyamah Muhammadin wasilul qadiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah dunya wa akhirah. Baik, Haji kata tadi kalau kita doa ramai-ramai, kita doa dalam bahasa Melayu. Macam tu. Macam doa lepas sembahyang ni kan. Dia sama juga. Maknanya doa, kalau kita baca doa tu, memang doa daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi, kita baca lafaz tu lah. Kemudian kalau kita nak baca bahasa Melayu, kita on that, kita bacalah doa dengan bahasa Melayu kita. Ya. Mana boleh lah, harus lah, insyaAllah. Ya. Dan kalau doa-doa tu kita nak tukar kepada bahasa Melayu pun memang tidak ada masalah. Boleh aja, asalkan maksud dia tu tak lari. Tapi dia tak samalah dengan kita baca doa tu dalam bahasa wahyu tadi, baik Quran atau hadis Nabi. Sebab tu ulama kita menjarahkan bahawa doa-doa Al-Quran kita baca macam doa Al-Quran tu lah. Kita nak ambil maksud dia je, kita nak doa, dia tak ada salah. Cuma yang kita baca tu bukan Quran lah, sebab bahasa Melayu. Tapi nak ambil maksud dia tu untuk kita doakan dalam bahasa Melayu, tak salah sama sekali. Ya. Hadis Nabi pun lebih-lebih lagi lah, boleh aja.
Cuma kita kata, kita bacalah doa, ayat Quran tu, baca ayat tu. Kita baca ayat Quran tu, at the same time dia doa juga. Hadis Nabi pun sama, kita bacalah doa Nabi tu. Ya. Kemudian kita tambahlah dengan doa dalam bahasa Melayu kita sendiri. Isu dia tuan-tuan, banyak doa ni ya, kita orang Melayu kan, tak belajar bahasa Arab pula tu. Tuan-tuan bukan faham pun imam baca doa ni. Betul tak? Jadi tuan-tuan aminkan je lah. Kita bagi, orang kata apa, kepercayaan lah pada imam untuk baca doa tu. Ya tak? Dan imam pun saya bukan nak kata lah ya. Tak perlu baca doa panjang-panjang pun. Baca doa yang penting-penting ya. Kalau awak baca panjang pun, makmum bukan faham pun. Tapi kalau makmum tak faham, dia amin kamu dah kira okey. Maksudnya tak perlulah memanjang-manjangkan sangat. Dan sebaik-baiknya kalau imam baca doa yang makmum faham, itu lebih baik. Takkan tak faham doa, kita duduk selalu baca dah. Betul tak? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Oh, bunyi afiat tu makna minta afiat dah tu. Okeylah. Kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Takkan tak tahu, jahil sangat tak tahu. Aku zalim pada diri aku, ampunkanlah aku. Jadi menurut standard ulama ni, doa-doa baik ayat Quran, baik hadis Nabi, kalau kita tak ingat kalau kita tak faham maksud dia every single word pun, kita faham secara umum doa tu pun dah cukup. Ya tak? Ya, doa tu panjang tapi kita tahu doa ni untuk apa. Doa ni untuk apa? Dah kira okeylah. Ya. Cerita dia begitulah. Ya. Insya-Allah taala boleh. Ada soalan lagi? Tak ada tu. Cukuplah ya. Next nanti kita masuk doa yang ketiga yang dimuatkan oleh si pengarang, doa sebelum salam. Doa sebelum salam ya. Di mana Nabi memang membaca doa itu. Dan Nabi menurut riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi tidak pernah meninggalkannya. That's why segelintir kata wajib, majoriti kata tidak wajib. Tapi sebaik-baiknya kita bacalah. Di mana Nabi minta perlindungan daripada 4 perkara. Minta perlindungan daripada azab neraka, minta perlindungan daripada azab kubur, minta perlindungan daripada dugaan-dugaan kehidupan. Kerana hidup ni banyak dugaan. Banyak fitnah. Fitnah ni mana cabaran dan dugaan. Bukan fitnah tuduh orang ya. Dan juga minta berlindung daripada Dajjal. Ya. Jadi 4 doa ni kata Abu Hurairah, ma ra'aitun Nabi sallallahu salatan illa sami'tuhu yaqulu biha. Aku tak lihat Nabi semayang, melainkan Nabi membacanya. Sebab itu sebagai ulama macam Ibn Arabi, dia kata wajib membaca doa ini. Kalau tak baca ada 2 implikasi. Pertama, boleh bawa kepada tidak sah solat. Oh, serik dia bab ni. Dan dia kata kalau sah solat sekalipun, kita berdosa kerana Nabi memerintahkannya dalam Sahih Muslim. Nabi kata, idza farigha ahadukum minat tasyahhud falyata'awwadz billah. Bila kamu dah habis baca tasyahud, kamu bacalah doa ini. Jadi perintah Nabi asas-asalnya adalah wajib. Jadi adalah di situ. Tapi majoriti kata tidak wajib. Nanti saya akan terangkanlah pada akan datang insya-Allah ya. Jadi benda ni tuan-tuan, kalau melibatkan hukum lah, terutama fiqh, kita pun nak faham juga. Dan saya pun very sad lah, ataupun very sorry to say lah, sebagian ustaz ni pun dia tak mendalami fiqh dengan betul. Lepas tu dia sampaikan kepada jemaah ni kadang, bukan kata ustaz-ustaz yang kecil-kecil ni, kadang ustaz yang dah tahap selebriti, orang dah panggil tu Fiqh Malaysia pun ada banyak salah lagi. Saya hari ni pun dalam, yalah kita duduk tengok Facebook, reel, duduk datang reel video, saya sakit kepala dah tu. Ada orang tanya dia, apa hukum kalau kita membimbingkan anak zina kepada bapa zinanya? Dia kata tak boleh. Haram. Siapa kata boleh dia kata? Awak belajar dengan syaitan ke? Masya Allah. Benda ni khilaf. Memanglah majoriti kata tidak boleh. Tapi segelintir di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in ada kata boleh. Jadi letakkan isu di tempatnya yang betul. Jangan kita lorak-lorak nak kata ni syaitan lah. Apa dah kan? Malam tadi pun saya free. Saya duduk kat surau saya. Ada ustaz daripada Sabah datang. Dia kata orang buat kolah ni kadang-kadang tak fikir sunnahnya macam mana. Kita nak ambil wuduk pun tak boleh nak hadap kiblat. Sedangkan dia kata sunnah wuduk ni hadap kiblat. Jadi tak betul tu. Memanglah menghadap kiblat ni sunnah wuduk di sisi sebahagian para ulama. Tapi sebahagian lain kata tidak sunnah. Kalau kita boleh hadap kiblat bagus. Kalau tak boleh tak apa. Kerana tidak ada nas yang spesifik. Ulama hanya bergantung kepada nas-nas yang am. Ulama pun kategori sunnah ni dalam sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Jadi kita janganlah orang kata berlebih-lebihan dalam isu yang kadang-kadang tak ada apa pun. Boleh hadap kiblat, tentu hadap kiblat itu the best. Tapi kalau tak hadap kiblat tidak mengapa. Dalam bab yang hok-hok kecil-kecil macam ni. Ya, dah adalah beberapa isu yang lain. Sama juga sebelum ni ada seorang tu datang, dia kata siapa-siapa yang hibah anak kepada anak dia. Ya tak cakap mulut dia kata, tukar nama saja.
Itu kalau mati kena tukar harta faraid. Itu pun satu isu juga. Muamalat ni pun banyak orang kita ni tak faham, tak mengaji betul. Pengkat kita dah diwartakan dah. Hibah tak perlu lafaz. Memadai dengan sekadar beri, anak kita pun dah terima. Kita pun dah tukar nama. Jadi nak apa lagi? Jadi tak perlu nak kaitkan faraid apa itu ini. Jadi kita pun nak faham. InsyaAllah ta'ala. Aku al-Qazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.